Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Sekali lagi kita bertemu dalam siri-siri tazkirah dalam channel ini. Alhamdulillah kita masih berada di satu bulan yang mulia selepas bulan Ramadan, iaitu bulan Syawal, yang mana bulan ini adalah bulan untuk kita menghayati hasil daripada apa yang kita perjuangkan di satu bulan Ramadan yang lepas, iaitu bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan, bulan umat Islam bergembira kerana dalam sejarahnya para sahabat bergembira kerana insya-Allah mereka dapat bermujahadah melawan hawa nafsu dalam tempoh sebulan. Alhamdulillah. Sebab itu di antara sifat-sifat yang perlu kita buang, bahkan wajib kita buang dalam diri kita adalah sifat ego, sifat sombong, ya rasa diri hebat dan sebagainya. Kerana kita ini, manusia ini adalah di antara makhluk Allah SWT yang agak kerdil dan juga di antara makhluk yang lemah. Ya, kerana manusia ini yang lemah, yang kerdil, yang kecil ini masih merasa diri rasa hebat dan berbangga, ya, sombong di atas muka bumi. Harus diingat ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, di Jabal Nur ketika itu, bersendirian, ya, bertafakur kepada Allah, menenangkan dirinya, menjauhi orang-orang kafir musyrik yang menyembah berhala ketika itu, ya. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq itu. Maka selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat rupa susuk tubuh malaikat Jibril yang sebenar. Ketika Nabi mendongak ke atas, Nabi melihat besarnya malaikat Jibril ini. Nabi melihat ke kanan nampak wajah malaikat Jibril, ke kiri pun nampak wajah malaikat Jibril alaihissalam. Untuk makluman para penonton sekalian, malaikat Jibril alaihissalam ini mempunyai 600 sayap. Sepakat ulama mengatakan bahawa malaikat Jibril ini besarnya dia mempunyai 600 sayap, 300 di sebelah kanan dan 300 di sebelah kiri. Kata ulama, hanya satu sayap sahaja yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad di sebelah kanan, dan hanya satu sayap saja ditunjukkan kepada Nabi Muhammad di sebelah kiri, ya, pun telah menutupi seluruh permukaan bumi ini. Subhanallah, betapa besarnya malaikat Jibril ketika itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW terpandang wajah malaikat Jibril kali kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi berada dekat dengan Sidratul Muntaha, melepasi langit yang ketujuh. Maka ketika itu Jibril alaihissalam pun menampakkan dirinya, rupa sebenarnya kali yang kedua pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu seluruh sayap malaikat Jibril ditunjukkan, diperlihatkan, ternampak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merasa kagum. Ya, Nabi Muhammad merasa kagum melihat keindahan, kehebatan ciptaan Allah pada Jibril ini. Betapa hebatnya engkau wahai Jibril, kata Nabi Muhammad. Maka kata Jibril, ya Muhammad, jangan kata begitu. Jangan kata begitu ya Muhammad. Nabi heran, kenapa? Kerana sesungguhnya ada lagi makhluk yang Allah jadikan yang lebih hebat daripada aku. Apa dia? Iaitu malaikat Israfil. Maka malaikat Jibril pun menceritakan kehebatan, kebesaran malaikat Israfil ini. Kalau Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri, lain pula kepada malaikat Israfil, peniup sangkakala ini, ya. Peniup sangkakala ini, malaikat Israfil mempunyai 1200 sayap. 600 di sebelah kanan dan 600 di sebelah kiri. 1200 sayap. Malaikat apa? Malaikat Israfil. Subhanallah. Kalau dikembangkan ke semua sayap malaikat Israfil itu akan dapat menutupi seluruh alam semesta. Subhanallah, hebatnya. Kata malaikat Jibril, andai kata aku membuka semua sayapku yang 600 ini, maka aku dapat bernaung di satu sahaja sayap malaikat Israfil. Hebat tak tuan-tuan? Malaikat Israfil besar tak? Besar. Kemudian kata Nabi,
betapa hebatnya penciptaan Allah kepada malaikat Israfil ini. Maka kata Jibril, ya Muhammad, jangan kata begitu, kerana ada lagi makhluk yang lebih besar dari malaikat Israfil. Subhanallah, ada lagi makhluk. Ya, ditulis dalam Al-Quran ya, bahawa di antara makhluk yang lebih hebat, lebih besar daripada Israfil dan Jibril adalah malaikat penanggung arash, Hamalatul Arash namanya. Hamalatul Arash, malaikat penanggung arash yang 8 makhluk ini hebatnya. Kalau tadi ya, Jibril mempunyai 600 sayap, Israfil mempunyai 1200 sayap, malaikat Hamalatul Arash ini pun mempunyai 1200 sayap, seperti mana malaikat Israfil mempunyai 1200 sayap. Tetapi satu sayap malaikat Hamalatul Arash ini makhluk ya, satu makhluk malaikat Hamalatul Arash, satu sayapnya menyamai dengan 1200 sayap malaikat Israfil. Satu sayapnya menyamai dengan 1200 sayap malaikat Israfil besarnya. Baru satu sayap. Bagaimana kalau 1200 sayap malaikat Hamalatul Arash punya sayap? Inilah malaikat yang menanggung arash. Dan sepakat para ulama mengatakan bahawa inilah malaikat yang lebih besar daripada malaikat-malaikat yang lain. Subhanallah, hebat. Kalau begitu, coba kita renung-renung diri kita, para penonton sekalian. Betapa kerdilnya kita ini, betapa lemahnya kita ini, betapa hinanya kita ini. Ya, jadi sebab itu kita buang jauh-jauh. Ya, buang jauh-jauh sifat takabur, sifat ego, sifat sombong, lupa diri. Kerana bayangkanlah, artinya kalau malaikat Hamalatul Arash, 8 makhluk itu menanggung arash, ya, sedangkan malaikat itu begitu besar, ya, menanggung arash, betapa besarnya arash itu. Betapa besarnya arash itu, subhanallah, tak dapat kita gambarkan betapa besarnya arash itu. Itulah di antara makhluk Allah yang paling besar, yaitu arash, ya, betapa besar dan betapa kerdilnya manusia ini di alam semesta ini. Ya, kerana mengikut kajian saintis, kita ini, bumi ini berada di satu galaksi. Galaksi yang ada matahari, ada planet-planet, ada bulan dan bintang. Dan ada lagi galaksi-galaksi yang lain bertaburan di seluruh alam. Subhanallah, betapa rendah, betapa kerdil, betapa hinanya makhluk ini. Kita ialah manusia. Sebab itu marilah kita sama-sama merendahkan diri kita, tawaduk. Janganlah kita seperti orang-orang kafir musyrik yang sombong, yang ego, ya, rasa diri hebat seperti Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Jadilah kita orang-orang yang beriman, ya, rendahkan diri, mengikuti jejak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saya rasa cukup setakat itu tazkirah ringkas pada petang ini. Ya, moga-moga kita selamat di dunia dan akhirat. Akhir kalam, saya memohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata. Yang benar itu datang daripada Allah, yang salah dan silap tentulah datang daripada kelaman hawa nafsu sendiri. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.